Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel Di Kebun Anda. Okey, seperti biasa saya masuk ke kebun. Okey, lot yang dekatlah. Okey, yang berhampiran yang saya selalu bersiaran di sini. Sebab apa di sini banyak sikit apa tu, kadang-kadang saya urus pisang, kadang-kadang saya urus durian. Jadi saya kerap berada di sinilah. Okey, kepada yang baru menonton, selamat datang ke channel Di Kebun Anda. Okey, jangan lupa subscribe untuk saya kongsikan pelbagai tip-tip berguna. Okey, perkongsian yang bermanfaat. Okey, yang berguna kepada semua penanam-penanam ataupun semua rakan-rakan yang baru menceburkan diri dalam bidang pertanian, ataupun yang dah lama, ataupun yang suka kepada channel-channel informasi berkenaan dengan pertanian. Okey, aktiviti saya hari ini adalah membaja. Kalau tuan-tuan tengok, semalam ada hujan sikit lah. Jadi oleh kerana tanah lembap, jadi saya nak membaja hari ni. Okey, di tepi saya ni baja adalah baja kimia. Okey, baja kimia NPK. Okey, ada yang bertanya juga, ada yang suruh saya kongsikan dalam komen-komen di dalam saya punya video, tips saya menjaga ataupun tips saya membaja, disebabkan mungkin tengok pokok yang sihat. Ada contoh di kebun satu lagi tu umur 8 bulan, memang usia dia, memang dia punya pembesaran dia sangat cepat, sebab di kebun tersebut saya gunakan teknik busut. Okey, jadi dia memang cepat. Ada yang cakap kongsi tip pembajaan. Okey, jadi hari ini saya kongsi tip. Okey, untuk durian, okey, baja yang saya gunakan adalah baja organik dan juga baja kimia. Okey, organik tersebut ada juga yang campuran bioorganik dan juga campuran kimia. Okey, dalam organik, contohnya saya menggunakan yang ada nisbah NPK. Okey, itu campuran kimia, contohnya 555, 888. Okey, dan juga 12-12. Tapi 12-12 saya tak pernah pakai. Saya hanya gunakan 555 lah. Okey, yang kurang dia punya nisbah NPK. Sebab apa? Untuk pembajaan NPK saya gunakan baja kimia. Okey, apa dia NPK ni? Okey, terlanjur saya bersiaran ni kalau saya cerita saja tentang saya membaja. Okey, jadi saya rasa kurang input yang boleh saya berikan. Tapi hari ini oleh kerana saya cerita tentang baja, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan apa dia NPK. NPK ni ialah singkatan kepada nisbah yang ada pada setiap baja. Okey, baja, contoh baja kimia. Okey, saya terang. Okey. Okey. Baja kat sini, seperti yang tuan-tuan tengok, baja Geseni. Nisbah dia 18, 18, 18. Itu yang dinamakan nisbah NPK. NPK, apa dia NPK? Nitrogen, fosforus dan juga kalium. Ataupun K ni juga dipanggil potasium. Okey, N ni adalah untuk biasanya untuk kesuburan daun, kehijauan daun. Ada baja yang baja tunggal, dia keluarkan N untuk subur sahaja. Contohnya N41 keluaran Petronas ataupun dipanggil baja urea. Itu N adalah unsur untuk daun. Okey, pokok yang orang kata kurang dia punya kehijauan ataupun kurang dia punya pucuk dia, untuk suburkan dia adalah menggunakan nisbah N. Tapi untuk kesuburan pokok, okey, biasanya kita pakai baja yang dipanggil baja hijau. Apa dia dalam baja hijau? Baja yang mempunyai nisbah dia sama, iaitu nitrogen, potasium dan juga kalium. Lepas nisbah dia sama tuan-tuan, itu dinamakan baja hijau.
Okey, kalau tengok kat sini 18, 18, 18. Kenapa 18, 18, 18? Dia punya peratusan. Berapa nitrogen dia? Potasium dia berapa? Kalau tuan-tuan tengok kat sini, baja ni dia ada Te. Te ni ialah unsur trace element yang dimasukkan ke dalam baja tersebut. Yang dimasukkan dalam baja tersebut bahan aktif, bahan lengai yang dimasukkan dalam baja tersebut. Contohnya kalau tengok peratusan di sini, kalau 18, 18, 18, peratus dia 18 tambah 18 tambah 18 adalah 54% daripada kandungan baja ni tersebut adalah NPK. Jadi apa dia yang lain tu? Yang lain tu ialah bahan yang digunakan untuk membuat baja supaya dia menjadi butiran. Jadi nisbah kalau kat sini adalah tinggilah 18, 18, 18, tapi ada juga yang jual 20, 20, 20. Ada juga baja, kalau baja subur ni biasa 15, 15, 15. 15, 15, 15 ni banyak keluaran. Contoh Yara Mila, kuda singa yang glamour kan. Lepas tu kuda merah. Okey, yang saya gunakan ni adalah Geseni. Saya jarang gunakan Geseni. Ada 2-3 kali lah saya gunakan Geseni. Saya banyak gunakan Yara Mila. Yara Mila ni pada saya lebih confident lah. Saya lebih confident sebab saya biasa gunakan, saya nampak pertumbuhan pokok tersebut memang cantik. Kalau macam Geseni ni dia made in America, tapi di packaging di sinilah. Dari segi orang kata review tentang baja Geseni ni masih kurang. Sebab apa? Dia adalah baru. Kalau Yara ni brand antarabangsa yang sangat terkenal dengan orang kata banyak review. Kita tengok tentang baju Yara Mila. Contoh yang saya biasa gunakan adalah 16, 16, 16. 15, 15, 15. Lepas tu untuk pisang saya gunakan 12, 12, 17 bagi yang sudah berumur 6 tahun ke atas. 6 bulan ke atas saya gunakan baja 12, 12, 17. Dan juga baja 10, 10, 6, 20 tak silap saya untuk baja buah. Okey, kenapa beza dia punya tu? Sebab apa? Berbeza dia punya peratusan tu tadi. Kalau contoh pokok yang untuk kita push buah, kita ambil K, kalium ataupun potasium tadi. K, confuse dah. Jadi nilai K tu tadi adalah untuk buah lah. Okey, buah dan juga pertumbuhan bunga. Sebab tu baja buah dia ada nilai K yang tinggi. Contoh dia nilai N yang rendah, K yang tinggi. Contohnya 6 ataupun 10, 6, 18 ataupun 6, 10, 30. Okey, bergantung kepada jenis ataupun keluaran baja tersebut lah. Jadi dia punya nisbah tersebut bergantung kepada keadaan pokok yang kita gunakan. Contoh bagi pokok saya ni lah, kalau tuan tengok, okey, dia adalah fasa pertumbuhan, perkembangan. Dia perlukan orang kata baja subur yang nisbah NPK. Okey, contoh kalau nisbah N dia untuk yang saya beritahu tadi untuk daun, okey, kesuburan daun. P ni untuk akar dan juga pertumbuhan batang. Okey, batang yang besar, akar yang orang kata cepat menjala. Okey, dan juga K ni untuk pertumbuhan bunga dan juga buah lah. Okey. Ada setengah baja tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dia ada tulis ED, B dan juga S. Apa dia B dengan S? Itu baja yang kategori high class. Sebab apa? Dia dah ada peratusan tu tadi yang tinggi. Contoh dia 18, 18, 18, dia ada trace element. Trace element ni bahan bahan lengai yang ada dalam baju tersebut yang diperlukan oleh pokok. Okey. Lepas tu dia ada boron. Dia ada S. Okey, biasa baja-baja yang mahal kalau
tuan tengok dia ada TE dan juga S dan juga B. Bermaksud baja tersebut mempunyai unsur yang hampir lengkap kepada pertumbuhan pokok. Okey, jadi sebab itulah baja ni dia berbeza harga dia. Okey, berbeza harga dia, berbeza dia punya kegunaan dia. Okey, contoh kalau yang baja yang keluaran Ben Meyer contohnya tuan-tuan, contohnya Ben Meyer keluaran Novatek. Novatek ada dua jenis, Novatek ada premium dan juga supreme. Supreme ni untuk subur, dia punya N dia 20 tapi K dia rendah, itu supreme. Kalau untuk buah dia pula, dia K dia tinggi, N dia rendah. Tetapi kenapa baja tersebut mahal? Dia bahan lengan yang digunakan dalam baja tersebut tinggi. Dia ada unsur T, trace element, dia ada unsur S, dia ada unsur B. Sebab itulah baja tersebut mahal, tuan-tuan. Okey, seperti yang tuan-tuan tengok, saya gunakan ni baja Gesseny ni. Okey, kenapa saya gunakan Gesseny? Satu, saya tengok nisbah NPK dia tinggi. Okey, kalau sebelum ni saya banyak gunakan baja organik. Banyak saya gunakan baja organik, saya tak pakai yang nisbah NPK ni. Asal terlebih bukan NPK yang tinggi, asal terlebih dia pokok akan stres. Jadi pokok saya ni dah besar, saya ambil NPK yang tinggi. Lagi satu disebabkan kehabisan baja. Okey, sekarang ni harga baja memang melonjak-lonjak naik. Pergi kat kedai, saya dah 2 minggu dah saya pergi ke kedai-kedai. Saya tanya baja Yara, memang tak ada. Yara tak ada stok. Yara tak ada stok. Sebab apa? Dia orang cakap baja nak naik lagi. Baja nak naik lagi. Dia tak berani nak ambil. Ceritanya macam tu. Jadi saya gunakan Gesseny. Saya beberapa kali lah saya gunakan Gesseny ni. Gesseny ni adalah baja import juga. Okey, kalau dia punya pengeluar dia adalah daripada Amerika Syarikat. Okey, dia punya syarikat dia lah. Okey, kalau Yara saya lupa dah dia punya pengeluar dia, tapi Yara Mila adalah satu syarikat antarabangsa yang dipercayai ya. Jadi ada kadang-kadang syarikat yang kita tak tahu dia punya latar belakang, syarikat yang biasa kadang-kadang dia menipu dia punya nisbah NPK dia. Sebab NPK dia ni kita boleh cek, kita hantar ke makmal kimia, kita boleh cek sekiranya nisbah NPK yang diletak dalam baja ni tidak seperti apa yang dia pamerkan. Okey, jadi pihak pengguna ataupun syarikat tersebut boleh pihak pengguna boleh menyaman syarikat tersebut. Tapi untuk yang brand antarabangsa, diorang takkan tipu. Okey, seperti sebelum ni saya ada beli baju organik, tuan-tuan. Saya beli baju organik, apa yang mengecewakan saya adalah baja tersebut baja kompos. Saya belum masukkan lagi. Saya dah ada video tersebut. Baja tersebut mempunyai batu, tuan-tuan. Batu yang banyak. Okey, jadi mungkin dalam 10%, mungkin dalam 5% daripada berat baja tersebut, mungkin hampir 10 lah kot. Berat baja tersebut batu. Sebab baja kompos seperti tuan-tuan tahu, kalau baja kompos ni adalah bahan perebutan daripada sisa tumbuhan, jadi dia ringan. Jadi untuk beratkan dia orang tambah batu. Itu yang menjadi masalah kepada brand-brand yang baru nak keluar, ataupun brand yang kita tak tahu latar belakang dia punya syarikat dia. Kebanyakannya dia orang menipu tentang kandungan. Harga yang mahal tapi dia orang tipu. Promosi gagah. Itu masalah dia. Okey, tuan-tuan. Jadi saya akan baja pokok durian saya hari ini. Okey, saya tunjukkan macam mana proses pembajaan saya. Ada orang buat macam tu, ada orang buat macam ni, ada orang gali. Okey, ada orang gali keliling.
letak banyak. Saya tak pernah buat macam tu sebab apa? Apabila gali dan letak banyak tersebut, dia menyebabkan akar ataupun tanah yang berada di tersebut mempunyai nilai alkali dan juga asid. Tanah tersebut menyebabkan asid yang tinggi. Okey, sebab apa kita letakkan sekelompok. Okey, seperti yang tuan-tuan tahu ataupun untuk maklumat tuan-tuan, pokok durian ni dia adalah pokok yang mempunyai akar tunjang dan juga akar serabut yang duduk di atas. Okey, dia memang duduk di atas. Akar tunjang dia ke bawah. Jadi akar serabut dia memang banyak ke atas. Okey, jadi ada orang letakkan di keliling supaya ada yang beritahu supaya akar tersebut mencari baja. Okey, tidak masalah akar mencari baja. Tapi kadang-kadang diisi yang banyak memang banyak. Dia gali keliling banyak sampai 2 kilo, 3 kilo. Apabila sekilo, 3 kilo, 4 kilo bergantung pokok kan. Bergantung pada jumlah pokok. Memang betul dia perlukan, tetapi apabila kita bubuh banyak dekat keliling tersebut, pokok tanah di kawasan tersebut akan beresid. Sebab apa? Kita bubuhkan setempat, selonggok, keliling macam tu dalam kata skala yang kecil. Kalau macam saya membaja, saya banyak tabur rata di bahagian atas kanopi. Okey, tidak jadi masalah. Orang kata lari dak air apa semua. Pada saya, kalau dia lari dak air pun, kalau macam hujan sekarang, dia tak pergi mana tuan-tuan, dia akan serap kat bawah je. Kalau dia lari air pun dia kena dekat pokok pisang dia. Kalau saya membaja pisang, dia kena kat pokok durian. Jadi teknik saya membaja begitulah. Saya tidak longgokkan ataupun gali di sekeliling. Saya akan tabur sekata supaya setiap akar tersebut dapat nutrition dia, bukan saja di pangkal, bukan saja di hujung, malah di pangkal. Okey tuan-tuan. Okey, jom saya tunjukkan nanti macam mana baja Geseni ni bagus tak bagus. Okey, kita tengok, jom. Okey tuan-tuan, seperti yang saya beritahu tadi, saya gunakan Geseni. Okey, NPK 18 untuk tuan lebih jelas. Okey. Okey, Geseni ni dia diregister di USA. Geseni Fertilizer International INC. Okey, jadi dia adalah baja yang saya beritahu tadi, made in America. Okey, di Los Angeles, okey, Amerika. Jadi dia agak baru di sini. Okey, kalau ikut dia punya ni lambang air ni, dia water soluble lah. Maksud dia mudah cair. Sebenarnya dia kurang juga cair nak dibandingkan dengan Yara. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, apa dia NPK 18, N adalah nitrogen, okey, P adalah phosphate soluble atau dan juga K adalah potasium. Okey, ada unsur lain 1% daripada kalsium oksida, boron dan juga zinc. Okey, jadi dia beritahu kat sini baja ni memang pada saya dia ada unsur Te yang okey lah. Okey. Dia ada pula potassium fulvate, organic potassium for better absorption. Okey. Jadi agak bagus jugalah. Saya tengok, saya akan review nanti kalau ada masa, saya mungkin saya buat uji kaji tentang dia punya ni, dia punya kebesanan dia. Mungkin saya boleh review menggunakan 2 baja untuk pokok yang berasingan, dan juga saya boleh tengok larutan dia punya water yang dibeda water soluble. Kalau tengok warna dia seakan-akan warna perak, warna grey. Okey, lekat kat tangan lah. Okey. Oh, memang menarik dia punya color dia. Untuk 18. Kalau 17, kalau Geseni ni dia warna putih. Dia memang warna putih je. Macam-macam warna baja ni. Warna ni adalah
Saya tak tahu warna apa yang dia isikan. Contoh Yara beza. Kalau 15 dia warna hijau. Kalau 12 16 dia warna biru. Okey, kalau yang baja subuh dia N tinggi tu dia warna pink. Okey, warna pink kemerah-merahan macam tu lah. Jadi unsur warna ni adalah untuk menjadi trademark bagi sesuatu baja sebenarnya. Okey, sebab apa? Kalau tengok sebelum ni baja-baja dia orang banyak keluar warna merah kan. Bukan warna merah, dia warna coklat semua macam tu. Jadi banyak tiruan. Jadi kalau orang tengok, kita tengok begini, oh ini kalau contoh kan, tengok warna hijau, tengok butiran dia, kita dah kenal, oh ini Yara 15. Okey. Yang ni 16 contoh. Ini 12 17. Ni 17. Okey. Geseni pula lain. Kalau kuda singa pula lain. Itu adalah trademark bagi setiap baja. Jadi warna ni trademark bagi baja sebenarnya. Trademark bagi untuk pengeluar baja. Okey, jadi hari ni saya akan buat sedikit pembajaan. Okey, kalau tengok kat pangkal ni agak berumput lah. Okey, saya akan cabut sikit-sikit. Saya akan rumput sikit-sikit. Sebab apa? Rumput sambar ni susah untuk diracun. Tahan dah sebelum ni. Saya ada tunjukkan. Okey, saya racun guna Basta China. Dan juga rumput sambar. Tengok rumput sambar. Ini memang paras lutut lebih ni tu. Ada yang tak kena. Okey, tengok mati ni sambar lah, rumput-rumput sambar. Si racun. Ada yang tanya boleh ke meracun? Boleh. Pokok saya berpucuk elok je. Boleh, tapi gunakan baja racun yang bersesuaian lah. Okey, tuan-tuan. Seperti saya beritahu tadi, saya akan merumput. Ni cute. Bukan cute. Orang kampung saya tak tahu nama sebenar dia. Orang mak saya, ayah saya panggil cute. Kenapa dia cute? Dia bengkok kot. Bahasa orang Pahang saya tak tahu tempat lain nama dia apa. Okey, jadi ni adalah tujuan untuk merumput. Saya ni tangan kiri. Jadi kalau pagar tangan kiri dia terkeluar macam ni. Tangan kanan saya tak biasa buat kerja. Saya left handed. Okey. Jadi sebab tu saya tak berapa suka sebenarnya. Kalau guna macam ni boleh ke? Kan? Okey, ni adalah untuk alat untuk merumput lah. Sambil duduk, sambil kita membaja kan. Jadi sesuai lah bagi orang tangan kanan memang efisien lah. Saya kalau buat tangan kanan tuan, tak jadi. Dia kena tangan. Sebab apa saya left handed kan. Tak berapa nak kena. Dia sebenarnya tarik je. Macam tu kan. Macam tu. Okey, sebenarnya dia tarik je. Tarik macam ni. Tapi saya tangan kiri susah. Okey. Jadi sambil saya merumput tu saya baja lah. Okey, saya akan tabur keliling pokok. Okey, saya tak buat sekelompok je kat keliling. Ada orang kan, dia letak, dia gali, dia letakkan 1 kilo. Kalau pokok besar ni dia orang letakkan sampai 2 kilo, 3 kilo dia gali keliling kan, supaya akar mencari baja. Saya tak buat macam tu sebab pada saya dia akan menyebabkan tanah tersebut beresik. Sebab kita sekelompok kan, tanah tersebut dia akan jadi beresik lah. Jadi akar dia, kalau akar pergi kat situ, dia punya baju tersebut banyak, akar tersebut dia otomatik akan mati. Sebab apa? Panas sangat kat situ. Sebab apa? Banyak. Kalau saya kan, pokok besar ni saya hanya guna dalam 3 genggam, 4 genggam saja. 3 genggam, 4 genggam saja. Disebabkan oleh apa? Saya banyak gunakan organik. Lagi satu, kalau tengok pokok-pokok saya tuan-tuan, saya tak isi baja banyak. Pokok besar ni serius saya hanya gunakan 3 genggam je. Tapi mungkin saya baja lebih kerap lah. Okey. Saya tak isi banyak, serius. Saya tak pernah sampailah pokok besar ni 1 kilo, memang bohong lah. Saya salib pari mani pun 3
3 genggam. Saya akan tabur keliling. Saya akan tabur macam ni tuan-tuan. Okey, tabur luar kanopi. Okey. Supaya semua akar tu dapat, sama ada di pangkal. Okey, cukup 3. Okey, cukup 3 genggam saja atau 3 genggam lebih. Saya baja. Saya tak berapa banyak. Okey. Jadi ada orang isi banyak, bergantung pada stand orang lah. Mungkin kegerapan baja orang kurang, tapi saya kegerapan baja dia nak kata tinggi tak juga, sebulan sekali juga. Tapi saya tak pakai baja banyak tuan-tuan. Apabila baja banyak, pokok tersebut dia tak gunakan banyak mana kan. Jadi baja tersebut dia akan terenak, menyebabkan kawasan tersebut menjadi berasid lah. Kalau tengok sampai hijau je kan permukaan tanah. Okey, hijau menyebabkan orang kata dia baja berkumpul kat situ. Lepas tu kita sibuk pula nak isi dolomite, nak isi kapur untuk neutralkan dia. Pada saya kan, saya isi sikit je. Saya isi sikit untuk keperluan pokok. Saya tak isi banyak. Okey tuan-tuan. Okey, saya akan teruskan membaja. Nanti apa-apa saya kongsi balik. Saya sambung video ni. Okey, jom.